3 bulan ya. Selepas 3 bulan kita berkurung kerana kita semua takut mati. Dan alhamdulillah saya pun masih hidup, tuan-tuan pun masih hidup. Selepas apa? Kita terpisah kerana masing-masing takut mati. Saya pun takut mati. Saya takut tuan-tuan bawa penyakit pada saya. Tuan-tuan takut saya bawa penyakit pada tuan-tuan. Tapi alhamdulillah 3 bulan semua hidup lagi. Okey. Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami utuskan pada setiap umat rasulah. Ada rasul. Umat Cina ada rasul, umat India ada rasul, umat Arab ada rasul, umat Melayu ada rasul. Semua umat tersebut. Kullu lafz, kalau kita belajar bahasa Arab, Ustaz, lafzul am. Kullu lafzul am. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Kami utuskan pada setiap umat itu seorang rasul yang membawa order, arahan, hukum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia ini. Nah, sebab itu kita semua umat ada rasul. Semua umat ada rasul. Ayat lain sebut wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun melainkan telah ada berlalu pada mereka seorang nabi memberi peringatan. Macam saya sebut pada kuliah sebelum ini, kita kata Gautama Buddha, cerita dia adalah cerita seorang rasul. Cerita Gautama Buddha adalah cerita seorang rasul. Tapi Allah tak pernah ceritakan, sebab bukan semua rasul Allah ceritakan. Allah sebut minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebahagian rasul kami ceritakan pada kamu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim Allah ceritakan. Nabi Hud Allah ceritakan apa yang berlaku bersama mereka dengan kaum mereka. Tapi Gautama Buddha Allah tak cerita. Jadi kita tapi cerita kita nampak adalah cerita seorang rasul. Dia keluar pada istana dia mencari kebenaran. Akhirnya bertemu cahaya di mana? Di bawah pokok bodi. Nah, sebab tu kalau kita tengok orang Cina, tengok gambar dia, ada seorang duduk tegak begitu, di belakang dia ada pokok, kemudian ada cahaya bulat tu. Perasaankah? Di belakang dia apa? Seorang duduk tegak begitu, di belakang dia ada cahaya bulat. Cerita seorang rasul. Cerita itu cerita rasul. Cahaya tu apa? Apa mana cahaya? Allah sebut apa? Cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah penjaga orang beriman, mengeluarkan mereka pada kegelapan kepada cahaya. Cahaya simbol keimanan, cahaya simbol petunjuk, cahaya simbol mentauhidkan Allah. Perasankah? Ada pokok belakang ada cahaya, tapi Allah tak cerita. Sama lah Rasulullah tinggalkan kaum dia, pergi apa? Bersendirian di Gua Hira, berjumpa cahaya di Gua Hira. Nabi Musa dikejar Firaun, lari ke Madian dengan tidak apa? Tidak berselipar, lari ke Madian, tinggal Madian. Akhirnya dia kembali. Dalam perjalanan kembali ke Mesir, di mana? Di Tur Sina, dia berjumpa cahaya. Cahaya adalah simbolik kepada wahyu.
Okey, Allah sebut, kita balik dari ayat tadi. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Jadi untuk apa Allah utuskan Rasul? Dua benda Allah sebut. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, agar manusia ini hidupnya ani'budullah, dia jadikan kehidupannya yang terlampau singkat ini, terlampau singkat. Sebenarnya kehidupan kita terlampau singkat. Sebab tu kita tengok kadang-kadang kita balik raya baru raya tak boleh balik ke baru ni kan, kita nampak anak kawan kita, ya Allah, besar sudah anak kau. Cepatnya bukan cepat, memang dunia sikit singkat. Macam kita apa kadang-kadang, macam baru saja aku muda apa. Sebab tu mengapa kita ramai perasan muda, bukan mau mengkutu tu, ramai perasan muda tu, sebab singkat sangat masa muda dia. Masa tu apa singkat, sekejap saja tu. Untuk kita penuhi kehidupan dunia kita yang singkat ini, ani'budullah, agar mereka mengabdikan diri kepada Allah. Order dalam kehidupan, arahan dalam kehidupan mereka, tata cara kehidupan mereka, tata cara diperintahkan Allah. Dan sebuah hadis Allah sebut, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan kefarduan. Kamu bangun pagi, jangan fikir kerja dulu. Apa buat dulu? Sembah Allah dulu. Sembah kerja, tapi kita beri ibadah ghairu khususiyah, ibadat khususi, tetap waktunya khusus. Bangun pagi, solat, ingat Allah dulu. Bukan kau solat, keluarga kau semua kasih bangun solat. Jangan kau fikir nak cari rezeki mereka, lupa suruh mereka solat. Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahlah keluarga, bukan kamu saja salat, perintahkan keluarga kamu salat. Bangun pagi, terus aku ni hamba Allah, sujud padanya, aku hambanya. Sedar roh balik kepada jasad kita. Waktu dia keluar, waktu kita tidur, waktu kita tidur roh kita keluar, dia balik roh, terus kita ingat aku ni hamba dia, sujud. Wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha, bersabarlah di atas salat. Berat salat ni, berat salat. Mengapa berat? Mengapa salat berat? Sebab kita kena buat hari-hari. Sebab apa berat? Kita kena buat hari-hari, dan setiap hari 5 kali. Itu berat. Allah sebut apa? La nas'aluka rizqa, kami bukan minta rezeki pada kamu pun. Nahnu narzuquk, kami yang bagi rezeki pada kamu, bukan kerja kamu bagi rezeki pada kamu. Kalau kerja kamu bagi rezeki pada kamu, waktu tak boleh keluar kerja baru PKP, mati semua saudara kita. Adakah mati sebab tak kerja? Nahnu narzuquk, kami bagi rezeki pada kamu. Sebab Allah sebut, Rasulullah sebut, innallaha fara'idha, dia memfardukan kefarduan. Dia minta kamu buat sungguh-sungguh. Dia minta kamu buat sungguh-sungguh. Buat, jaga solatnya, puasanya, zakatnya, ada pula hajinya, tutup auratnya, jaga kita. Okay. Fala tudayyi'uha,
maka janganlah sekali-kali kamu abaikannya. Okey. Okey. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulana an i'budullah, agar mereka mengabdikan diri pada Allah. Makna kehambaan dalam hidup kita. Wajtanibut taghut, dan menjauhkan pengabdian diri kepada taghut. Apa nama taghut? Setengah kata ulama kata berhala, setengah kata apa? Macam-macam. Setengah ulama kata kesimpulan dia apa? Kullu ma ubida min ghairillah. Semua yang ditaati, yang ditakuti, yang ditaati, semua yang dianggap sebagai Tuhan, yang menguasai kehidupan selain daripada Allah, itu semua taghut. Wajtanibut taghut. Okey. Makna Allah tak sudah. Ini jalannya. Jalan kamu hidup sebagai hamba aku. Apa tadi kita sambung hadis tadi? Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Jangan kamu abaikan. Jangan kamu abaikan kewajipan. Kewajipan kamu ke atas diri kamu, kewajipan kamu kepada keluarga kamu, kewajipan kamu kepada masyarakat kamu, kewajipan kamu pada umat ini. Jangan abaikan. Okey. Sebab tu kalau orang mati tiba-tiba tak ada siapa pun pergi mandi, apa hukumnya? Semua penduduk rumah berdosa. Sebab itu satu kefarduan yang Allah letak pada kita. Orang berumah mati, tidak ada seorang pun pergi mandi dia. Semua berdosa. Allah sebut wa hadda hududa fala taqtaduha. Dia suruh kamu buat ini, buat ini, buat ini. Wa hadda hududa. Ingat, kamu ni hambanya, ada sempadan batas kehidupan dalam hidup kamu. Wa hadda hududa, dia letakkan sempadan untuk kamu dalam kehidupan kamu. Fala taqtaduha. Dia letak had sempadan. Jangan berzina. Kalau berzina, apa hukum dia? Apa hukum berzina? Apa hukum berzina dalam Quran? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki dan perempuan dan lelaki, sebatlah mereka sebanyak berapa kali? 100 kali. Sepadan. Jangan berzina. Ini sepadan dia. Mencuri, apa hukuman dia? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Jangan mencuri, sepadan Allah, jangan ambil. Nak ambil harta orang boleh, pinjam tapi bagi bayar balik ya. Pinjam tapi bayar balik. Sebab tu kalau pinjam tak bayar balik, sebab tu Rasulullah matlul ghina zulmun. Orang yang pinjam duit orang tapi dia boleh bayar tapi tak mau bayar, yahillu uqubatu, halal kamu hukum dia. Allah sebut ambil harta orang, kita ambil harta orang, jual beli, pinjam, dia hadiah pada kita, dia bayar zakat pada kita, dia sedekah pada kita, kita sedekah pada dia, begitu. Tapi jangan mencuri. Mencuri, kamu telah langgar sempadan yang Allah tetapkan. Apa hukum dia? Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki perempuan apa? Potong tangan. Macam tadi zina. Allah bagi. Kamu ingin puaskan kehendak biologi kamu. Ini bahasa moden sikit. Bahasa kita apa? Apa? Dia panggil apa tu? Memenuhi hawa nafsu kamu, kawinlah, apa masalah? Tapi jangan berzina. Berkenan orang ni pergi pinang, wala taqta, tapi jangan limpas. Jangan berzina. Teringin pergi kawin. Okey. Kemudian sebab tu dalam hukum Allah taklah sempadan. Kalau merompak apa lagi? Merompak lagi dahsyat. Apa hukum merompak?
Apa hukum merompak dalam Islam yang menyebabkan kematian? Dia merompak bersenjata, menyebabkan kematian. Apa hukum dia? Apa hukum merompak dia panggil hirabah dalam Islam? Kita baca Quran ya. Apa hukum merompak bersenjata dalam Islam? Apa hukum dia? Allah sebut, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. Sesungguhnya balasan hukuman bagi orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, memerangi Allah dan Rasulnya, membuat kekacauan di atas muka bumi ini, an yuqattalu, mereka dibunuh. Merompak bersenjata, dia pergi rompak rumah orang dengan cerita mati tuan rumah tadi. 7 orang masuk rumah, bunuh dia, ambil barang dia semua. Apa balasannya? An yuqattalu, dibunuh. Selepas dibunuh, au yusallabu, mayat mereka digantung 3 hari. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun dipotong tangan dan kaki mereka, tangan kanan, kaki kiri secara bersilang. Okey. Okey. Kalau tidak ada kematian, mereka rompak saja. Au yunfau minal ard, ataupun mereka dibuang negeri, dipenjara. Ini kalau apa? Dia hanya sekadar kacau orang saja. Limpas bas, dia baling batu. Limpas bas, dia lastik. Tak ada kerja kan? Macam budak-budak tu. Limpas bas, dia lastik. Au yunfau minal ard, masuk penjara. 2 bulan ke 3 bulan, ataupun buang negeri. Sini tempat kau, aku tunjuk lagak ya. Pergi tunjuk lagak tempat lain. Jelas tu. Wa hadda hududan fala taqtaduha. Untuk jadi hamba Allah, jaga faraid dia, jaga larangan dia, sempadan dia gariskan. Okey, cukup dulu berhenti sini. Ada soalan? Okey, sila dulu. Nanti banyak tak sempat habis ni. Ustaz, boleh 2 jam Pak? Mana boleh? Ya. Ijtima' maksudnya? Ijtima' secara berkumpulan. Ijtima'. Okey, sebenarnya Allah sebut, dia kita satu keputusan. Allah sebut apa? Hidup kita ni, ini kalau tak silap maksud saya lah, kapan saya lah. Kalau betul kata ya kan boleh. Saya faham sini. Okey. Allah sebut, ma khaba man istakhara wa ma nadiba man istashara. Ma khaba, tidak rugi. Tidak rugi man istakhara, orang beristikharah. Dia nak buat sesuatu, contoh, dia nak buat sesuatu, aku ni nak berhenti kerja ke nak terus kerja? Aku ni syarikat ni ada tawar aku kerja, aku nak stay di sini ke nak pergi sana? Anakku ini pinang, mana satu aku nak terima ya? Kadang-kadang kita hidup kita berhadapan dengan perkara kita tak, kalau aku buat nanti menyesal pula aku, begitu. Apa kita buat? Dua benda. Kita tak tahu di mana satu keputusan perlu kita putuskan. Biar ni, tak rugi ke aku jual kereta aku ni ya? Tak rugi ke aku jual rumah ni kan? Tak rugi ke aku beli tanah sini kan? Okey, 2 benda kita tak ni. Ma ma khaba man istakhara, tidak rugi orang istikharah. Macam mana? Dia buat solat 2 rakaat. 2 rakaat Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik, ila akhir hadis. Doa istikharah, minta Allah pilih. Satu. Yang kedua, ma nadima man istashara, tidak menyesal
orang yang bermusyarat. Dia tanya kawan dia dulu, pada pendapat kau macam mana ni? Ma nadima man istasyara, tidak menyesal orang musyarat. Sebab Allah sebut antara sifat orang beriman ni, wa amaruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Urusan mereka, urusan besar mereka semua ni, mereka wa amaruhum syura bainahum, urusan mereka, mereka syura bersama mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian harta mereka, mereka nafkahkan. Sebab ini antara sifat orang beriman. Balik ijtima' dia berkumpul untuk sebelum putuskan suatu keputusan. Jelas tu? Itu maksudnya kah? Ataupun ada lagi Abang Diling sebaliknya? Oh, sandaran keputusan bersama tadi. Okey. Sandaran mudah saja. Kita sebut tadi, kita hamba siapa? Kita hamba siapa? Hamba siapa? Hamba Allah. Sekarang saya tanya, apa kita cari dalam hidup kita? Apa yang kita cari dalam hidup kita? Satu saja. Apa sebenarnya kita cari dalam hidup kita? Apa kita cari? Boleh jawab? Apa kita cari? Kerjaya kita berhenti 3 bulan pun tak ada masalah. Tak miskin pun. Apa kita cari? Sebab tu kadang saya menung balik. Saya menung, umur kita bukan lama. Saya sekarang sudah 45. Masa saya untuk hidup ni, kebiasaan 15 tahun lagi. 15 tahun lagi, insya-Allah ustaz lain sudah ganti sini. 45. Umru ummati ma baina 60 wa 70. Allah sebut umur umatku antara 60 hingga 70. Jadi masa yang tersisa untuk saya ni, apa yang saya cari sebenarnya? Saya cari apa? Saya cari apa yang Allah sebut dalam surah terakhir Al-Fajr. Wal fajri wa layalil 'ashr, disebut ya, tujuan hidup kita ini ani'budullah, mengabdikan diri kepada Allah. Wajtanut taghut, aku bukan hamba kepada orang lain, aku hanya hamba pada Tuhanku. Tidak siapa pun dalam hidup aku ini boleh hambakan aku. Jiwa aku jiwa merdeka, aku hanya hamba pada Allah. Jiwaku jiwa merdeka pada semua makhluk. Yang sebab sebut fanahnu banul ahrar li ghairillahi lanahjil jibah. Kami ini anak-anak yang merdeka, selain daripada Allah kami takkan tundukkan dahi kami. Boleh faham tu? Okey. Fanahnu banul ahrar, kami dilahirkan ibu kami seorang merdeka. Fali ghairillah la nahnil jibah, kami takkan tundukkan dahi kami. Sebab apa? Ani'budullah. Tak lama, saya tahun depan tinggal lagi 15 tahun, turun pangkat saja, turun. Masa saya ghalibnya yang Rasulullah sebut, kalau umur Rasulullah tambah lagi, umur Rasulullah apa? 63 tahun, 15 tambah 3 18 tahun. Kalau umur Rasulullah, kalau direzekikan keberkatan umur Rasulullah, kalau direzekikan umur saya macam Rasulullah, dia berezeki keberkatan Rasulullah 63 tahun, matilah saya. Kalau diberi rezeki begitu, diberi keberkatan umur kita sama-sama umur Rasulullah 63 tahun, matilah saya. Lebih kurang apa? 18 tahun lagi. Apa saya nak? Saya nak hidup kita tadi ani'budullah, aku hanya hamba pada Allah. Surah terakhir dia kata apa? Yang aku nak, yang aku cari sewaktu aku tinggalkan kehidupanku ini, Allah panggil aku macam mana? Ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang dalam mengabdikan dirinya pada Tuhannya, tenang dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebagai seorang yang hamba, yang benar-benar hamba kepada Rabbnya. Tenang, tidak ada sesuatu pun menggelisahkan kehidupannya. Nak miskin, miskinlah, apa masalahnya? Nak mati, matilah, apa masalahnya? Nak sihat, sihatlah.
Naik sakit-sakit itu kalau itu kehendak Tuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah engkau setelah engkau jalani kehidupan ini, radiyatan, engkau redha dengan kehendak Tuhanmu, perintah Tuhanmu padamu, dan mardiyah, Tuhanmu pun redha padamu. Kemuncaknya, fadkhuli fi ibadi, gelaran yang cukup kita inginkan. Gelaran ini menjadi hina semua gelaran lain. Pun yang TYT kah, raja kah, semua hina. Apa gelarannya? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Kita dapat title hambanya. Kita dapat title apa? Hambanya. Wadkhuli jannati, baliklah kamu tempat asal kamu. Di mana tempat asal kita? Di mana tempat asal kita? Brumas, tempat kita dilahirkan. Di mana tempat asal kita? Syurga. Ya Adam uskuna anta wa zawjukal jannah. Selepas Allah ciptakan Adam, wahai Adam, tinggallah engkau, bapak kita pertama Adam, ibu kita Hawa, anta wa zawjukal jannah, masuklah engkau bersama isterimu dalam syurga. Tinggallah engkau bersama isteri syurga. Itu tempat kita. Apa? Nak dapat gelaran hambanya, nak balik ke tempat asal kita. Itulah kita hendak dengan macam saya ni. Okey, lebih kurang tersisa 15-18 tahun lagi ni. Itulah hajat saya. Kita berdoa semua, kita masuk Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Jadi kita tahu situ kan? Allah sebut. Apakah sandarannya? Apakah sandarannya? Ya ayyuhalladzina amanu wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu mana? Farudduhu ila Allah wa rasulih. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Allah, taat yang mutlak. Jangan tanya lagi, mengapa Allah suruh begini? Mengapa Allah suruh begini? Mengapa solat subuh 2 rakaat? Mengantuk 2 rakaat. Apa? Solat subuh 2 rakaat. Zuhur panas-panas, letih kerja 4 rakaat. Panjang lagi. Sebab apa? Jangan tanya hambanya. Ati'u Allah, taat Allah. Mengapa bulan puasa suruh puasa? Lapar tu. Jangan tanya. Ati'u Allah, taat Allah. Rasul, taat Rasul. Jangan tanya. Rasul buat semua betul. Sebab Allah sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak sekali berbicara pada hawa nafsunya, melainkan semuanya wahyu diwahyukan kepadanya. Okey, cuma ada perbezaan ulama sebut, ada tengah Rasulullah berijtihad, tapi Allah tegur balik. Dia berijtihad contoh dalam perang Badar. Dia terima apa? Tebusan. Allah dia ikut pendapat Abu Bakar, tapi betul pendapat Sayyidina Umar. Itu tak apa, nanti dalam sirah tu. Okey. Kemudian Allah sebut apa? Wa atii'u Allah, taatlah kepada Allah dan Rasul, wa ulil amri, dan pemerintah kamu. Allah tersebut dan taatlah dan pemerintah kamu. Sebab apa? Taat pemerintah bukan mutlak. Taat kepada pemerintah bukan mutlak. Taat kepada Allah mutlak, Rasul mutlak, tapi pemerintah tak mutlak. Sebab Allah sebut, fa in tanaza'tum fi syai', tiba-tiba kamu berselisih faham antara kamu, datang arahan, tak ada IC tele solat Jumaat. Adakah sini? Betul. Jujur, adakah? Pernah dengar arahan begitu? Yang boleh solat Jumaat ada IC saja. Bukan di sini ya, di sana. Ada? Tak wajib tahan kah? Wajib tahan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Wahai orang, kau ada isi kah? Tak ada isi, kau beriman kepada Allah, kau wajib dengan syariat ni.
fa in tanaza'tum fi syai'in, kamu bersih, farudduhu ilallahi wa rasulih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sandarannya Allah, kitab Allah, kitabullah yantiqu bainana. Inilah kitab yang sedang berbicara depan kita. Ini kitab Allah. Farudduhu ilallahi wa rasulih, dan Rasulnya, sunnah Rasulnya kepada kita. Mana sandarnya? Kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jelas tuh. Makna apa putusan kita? Balik kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Oke, ada soalannya? Jelas tuh bang? Itu sandarannya. Jangan sandar akal, sebab akal kita masing-masing pikiran sendiri. Oke, tanyalah. Kalau ikut akal, kita akan berbeza, berselisih pendapat. Tanya Madiling, handsome ke ustaz tu? Manalah handsome, hidung kembang betul. Tanya imam, handsome ke ustaz tu? Handsome betul, manis buat, biar hidung kembang tapi manis. Ikut akal sampai bila kita tak boleh apa besar? Satu, balik pada Allah, balik pada Allah, Rasul. Jelas? Ada lagi soalan? Ya tuan. Okey. Tadi tanya, kita balik kepada Allah dan Rasul. Dapat tak dapat solat pahala berjemaah? Balik kepada Rasul. Kita sebut, kita berselisih, balik kepada Rasul. Apa Rasulullah sebut? Man wasala as-saf wasalahu Allah. Man qata'a as-saf qata'a Allah. Siapa yang menyambungkan saf, merapatkan saf, wasalahu Allah, Allah akan sempurnakan pahala berjemaahnya. Wa man qata'a saf, dia pisahkan saf, putuskan saf. Qata'a Allah, tengok perkataan Allah putuskan. Tapi ulama tafsirkan putuskan sini, Allah putuskan pahala berjemaahnya. Allah putuskan pahala berjemaahnya. Maknanya salat sah, sah dia salat, tapi tak dapat pahala berjemaah. Inilah pegangan ulama kita bermazhab Syafi'i. Kalau setengah ulama tak sah. Kita Syafi'i sah, tetapi tidak mendapat pahala berjemaah. Sah tapi tak dapat, ingatlah. Sah makna tak perlu qada balik, tetapi tidak dapat pahala berjemaah. Jelas tu? Tak kira lah, tiang ni satu sana, luar satu, tak kira. Putus. Okey, sebab tu saya pernah di masjid. Ustaz, SOP Ustaz. SOP Ustaz. Saya cakap, saya jadi imam. Saya kata, tempat saya duduk imam ini tempat Rasulullah duduk. Orang pertama duduk tempat saya duduk ni Rasulullah duduk. Saya kata Rasulullah kata apa? Apa sebab kata? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Rasulullah dia akan samakan saf kami. Dia suruh rapat. Hadzu bainal aqnab. Samakan. Bapak ni kan? Al mankab bil mankab, bahu dengan bahu, wal ka'b bil ka'b, tumit dengan tumit. Fa idza stawaina, dia tengok kami rapat sudah, sama sudah, baru dia takbir. Rasulullah takkan takbir lagi tak dapat saf. Jadi saya kata Rasulullah sebut, dia sebelum solat dia suruh samakan saf, sawu sufufakum wasaddul khalal, tutup ruang. Jadi sekarang kamu buat begini, kamu nak suruh saya cakap apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Farudduhu ila Allah war Rasul. Farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Farudduhu ila Allah war Rasul. Baliklah pada Allah dan Rasul. Okey. Jadi Rasulullah dia duduk situ, dia sebut apa? Sawu sufufakum wa'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Sama kasah kamu, rapat kasah kamu, jangan kamu berjauhan, jangan kamu sebagian ke depan sebagian ke belakang. Kalau kamu buat begitu, fatakhtalifu qulubukum, kamu berjauh, jauhlah hati kamu, jiwa kamu jauh, kamu tak sama, kamu takkan sampai bila-bila kamu terpecah. Pembangkang berpecah, kerajaan berpecah. Betul. Fatakhtalifu qulubukum, kamu akan berpecah hati kamu. Dapat? Sebab tu saya katanya Ustaz SOP,
Jadi sekarang SOP ialah kamu nak suruh saya cakap apa? Imam kena sebut, luruskan dan rapatkan saf. Itu sunnah Rasulullah. Sunnah SOP, imam nak cakap apa? Tolong makmum jauh-jauh ya. Siapa imam berani cakap begitu? Makmum sila jauh-jauh, jangan dekat-dekat, jarak-jarak. Siapa imam berani begini? Dia jumpa Rasulullah di akhirat nanti. Apa dia cakap? Demi Allah saya tak berani, sebab saya takut satu hari Rasulullah. Sayyidu unasu min ummati al-haud, akan datang di padang mahsyar. Demi Allah saya takut ni. Saya kata demi Allah saya takut. Siapa biarlah apa? Sayyidu unasu min ummati al-haud, akan datang pergi satu umatku ke haud. Haud Nabi. Mana haud Nabi? Kolam Nabi, kolam Kausar. Waktu mana? Waktu hari yaumin kana miqdaruhu 50 alfah hafasana. Sehari jaraknya 50,000 tahun. Sehari jaraknya 50,000 tahun. Tiba-tiba kita fayutradun, dihalau mereka keluar daripada mereka, jangan minum. Aku panggil ummati, ummati, umatku, mereka ni umatku. Mereka salat. Malaikat kata apa? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau bukan tahu wahai Muhammad apa mereka buat agama kau tinggalkan kepada mereka. Kau tinggalkan agama lengkap, kau tak tahu apa mereka buat depan kau. Saya takut hadis ni. Sebab saya kata saf, kalau saya imam, okey, rapatkan saf. Jelas tu. Kita ni sebenarnya kadang-kadang saya kata masalah ni kita. Okey. Saya tanya tuan-tuan. Alasan apa? Takut tersebar penyakit. Takut tersebar penyakit. Kita guna akal dulu. Akal dulu ya. Okey. Wa qalu law kunna nasmu aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Antara rintihan penghuni neraka. Kita ikut ayat Quran. Antara rintihan penghuni neraka. Wa qalu law kunna nasma' aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka berkata, kalaulah kami mendengar kitab Allah, au nakir ma kunna fi ashabis sa'ir, neraka yang menyala-nyala ni. Okay. Kita ambil sunnah dulu, apa Quran dulu. Kita dengar Quran. Allah sebut apa? Tempat paling bersih, paling selamat daripada sebarang penyakit, masjid. Tempat di atas muka bumi ini paling selamat daripada sebarang penyakit, masjid. Sebab apa? Adakah sini masuk masjid ni tak berwuduk? Ada tak berwuduk kah? Tak berwuduk, halau balik tu. Orang datang sembahyang, aku datang menganga. Buat apa? Sebut apa? Al-Quran. Ya amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai beriman, kamu pergi solat, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi wujuhikum bi ru'usikum wa aydiyakum, sapu kepala. Akhir ayat tersebut apa? Setelah dia suruh kita basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki semua. Okey, maka Allah yuridu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu hirakum. Allah suruh kamu basuh ni, buka ni, basuh tangan, basuh muka semua. Untuk apa? Liyutahhirakum, untuk sucikan kamu. Sebab tu saya baca kitab dengan anak murid saya ni. Ulama berbahas pensyariatan wuduk ini, kita dapat faham makna dia ke tidak? Mari kita fahamkah? Adakah semata-mata taat akal kita tak boleh faham? Macam Arab kita boleh faham mengapa Allah haram, sebab hilang akal. Kau macam-macam, kau maki orang, kau bunuh orang, kau langgar orang, kita boleh faham. Kita boleh faham mengapa sembahyang zuhur 4 rakaat, mengapa asar 4 rakaat. Setengah begitu juga ciptaan kita, setengah Allah cipta kita boleh faham. Mengapa Allah buat jari 5 ni boleh aku pegang? Mengapa Allah buat mulut begini, gigi geram, boleh kunyah, gigi boleh gigi, apa? Boleh kaki ni, ini boleh gigit.
Boleh makan. Lidah mengapa? Boleh bercakap. Telinga mengapa jadi begini? Suara datang sini, ditekan ni, masuk ke sini. Mengapa ada apa? Kelopak mata. Supaya apa? Datang matahari boleh tutup. Apa boleh tempat boleh tutup? Jaga matahari. Jaga apa? Bahaya. Mengapa lubang hidung gua ada bulu? Supaya habuk masuk dia apa? Dia boleh tahan daripada masuk dalam rongkong. Kita boleh faham? Tapi mengapa Allah jadikan kau perempuan, lelaki? Mengapa Allah jadikan lelaki? Boleh jawab tak jawab? Sebab setengah ciptaan Allah akal kita dapat capai, dan setengah tak dapat. Begitu ibadat. Setengah ibadat akal kita boleh faham, setengah ibadat akal kita tak boleh faham. Jadi ulama berselisih pendapat. Wudu ini adakah antara ibadat yang akal kita boleh faham ataupun akal kita tak boleh faham? Setengah ulama kata wudu min ibadatil maqhutul makna. Akal kita boleh faham maksud dia. Sebab Allah sebut apa? Walakin yuridu liyutahhirakum, untuk suci kamu. Sekarang baru kita faham. Sebab tu kita macam apa? Coronavirus ni. Dia kata masuk melalui pernafasan dan mulut kan. Sebab tu dia hantar apa? Jolok lubang hidung tu kan dengan mulut. Wudu macam Rasulullah sebut apa? Madha ahadukum falyubaliq. Apabila kamu berkumur, falyubaliq. Mana berkumur? Begini. Ini. Tak begitu. Sunat dia. Sunat dia begini, bukan begitu. Dia sunat dia begini ya. Sampai dekat hukum ni. Wa idza istanshaqa lakum falyubaliq. Kamu istinsyaq, masuk ke hidung, tarik sampai ke hashum atas ni. Rasa pedih tu, baru buang. Baru kita jumpa hukumah dia kan. Rupanya semua bakteria masuk apa? Dia tak masuk terus, dia akan lekat nah di kerong, di hidung. Ketika kita wudu, kita buang balik. Masuk hidung, kita buang balik. Masuk masjid semua bersih. Sebab tu saya tak takut nak salam siapa pun. Nak takut apa? Allah sebut walakin yuridu litahhirakum. Apa? Untuk Allah sucikan kamu. Okey, ini nafs dia bersih. Suruh jarak solat. Dia kata sebab apa? Dia tersebab oleh sentuhan. Apa paling banyak kesentuh? Duit kan? Jadi duit macam mana tu? Saya bagi dekat imam, nah imam kan? Kalau saya penyakit, nampak tu? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Duit kita berebat terus kalau sentuhan. Dalam bas tak apa pula. Boleh berapat. Dengan tak mandi, dengan lapar, dengan kentut kerana cebok pun tidak. Semua dalam bas. Tiba-tiba boleh rapat. Kapal terbang lagi lah. Sedangkan tempat paling bersih masjid. Okey, jelas tak? Kalau kata benda tu tersebar begitu, akal kita. Duit ringgit tu. Mengapa setiap kali imam jangan bagi ya? Kau celup dulu ya. Kau letak dah ni, cari paraquat. Celup dalam paraquat, baru bagi dengan aku. Saya pula nak bagi Pak Majlis, nanti siap ya. Aku celup dalam kolorok tu, nak ambil benda ni. Sampai dekat imam, tak boleh serah ni. Dia apa? Ada imun badan serah ni. Kolorok dia boleh tahan, apa boleh tahan, aku bakar serah duit ni. Adakah begitu? Akal kita. Yang paling kita takuti, dia guna istilah apa sekarang? Norma baru dalam kehidupan. Paling kita takut istilah norma baru dalam kehidupan. Jumpa jangan salam, begini saja. Jumpa jangan salam, itu saja. Siapa pernah ingat tahun 1990 ada istilah New World Order, tata cara baru kehidupan dunia? Siapa dah ingat istilah tu? Siapa yang pernah ingat istilah tu? Pernah ingat kan tu? Dulu waktu perang Teluk dulu, waktu apa? Bush dulu. World Order, New World Order. World Order makna, sebab tak, kalau siapa belajar tentang adiyana, tentang perbandingan agama, dulu saya belajar dulu, dia panggil muqaratul adyan, perbanding agama. Antara tujuan orang Yahudi ni, Zionis ni, okey, cuba tengok lambang dia apa?
lamaran Nabi Daud lah, tapi kan dia buat mata satu tu. Tujuan Yahudi ni, akidah orang Yahudi ni, keyakinan dia ni, Allah ciptakan manusia lain selain pada Bani Israel, orang putih, orang Cina, orang India, orang Melayu, orang apa-apa semua tu, kepada Bani Israel ini seperti mana Allah ciptakan binatang kepada manusia. Boleh faham tu? Makna mereka dalam bahasa Arab sebut Syakbullah Mukhtar, bangsa pilihan Allah. Jadi Allah ciptakan manusia lain ni kepada Bani Israel, Allah ciptakan binatang kepada manusia. Makna mereka boleh buat apa saja. Sebab tu akidah mereka, satu hari nanti mereka akan balik kepada, tengok lambang mereka bintang 6 kan, bintang tu, itu lambang siapa? Lambang siapa tu? Bagi mereka itu lambang siapa? Zeus, lambang Nabi Daud alaihissalam. Sebab orang Yahudi, Nabi Sulaiman mereka tak terima, mereka kata ahli sihir. Jadi akhir zaman nanti, di antara sungai Nil dan sungai Furat, antara Mesir dan Iraq, itulah kerajaan mereka. Mereka akan kuasai dunia, situ pusat dia. Daripada sungai Furat, Iraq, sebab apa? Nabi Ibrahim asal situ, sampai Mesir, sebab Nabi Yusuf di Mesir, termasuk Mekah dan Madinah. Jadi apabila mereka telah kuasai situ, mereka kenalkan makna nilai kehidupan ini, tata cara kehidupan ini, baik dan buruk, moral dan kehidupan ini, semuanya mereka akan gariskan. Di bawah garisan mereka gariskan. Sebab tu New World Order. Sebab tu perkataan sekarang, norma baru kehidupan. Cukup saya takut. Faham tak? Bagi begini saja, ibadat di gereja begitu, dalam kuil begitu, semua begitu kan? Betul tak? Semua jarak. Jangan sebut mufti-mufti, jangan itu. Bukan masalah tu. Masalah besar lagi ni. Di gereja begitu, misi satu bah. Jarak, makna semua agama ni sama. Kecuali Yahudi. Sebab tu pernah dengarkan orang Cina menganut Yahudi? Kristian ada kan? Adakah orang India agama Yahudi? Tak ada. Melayu Yahudi? Tak ada. Kita saja sebut kau ni Yahudi ni. Sakit hati dia. Sebab agama Yahudi bagi mereka tidak layak dianuti melainkan oleh Bani Israel. Mereka tak terima. Sebab tu Kristian, Cina ada Kristian semua, tapi Yahudi ada di sini. Dia tak terima Yahudi melainkan orang Bani Israel. Faham kan? Makna mereka nak di gereja semua agama sama, melainkan Yahudi. Orang Islam beribadat pun jarak begitu, orang Kristian pun begitu, di Buddha pun begitu, semua berjarak begitu. Akhirnya yang beza apa? Agama Yahudi. Kita takut itu norma baru kehidupan. Jelas tu? Okey, ada soalan ni? Okey, sah berjemaah. Sebab syarat sah berjemaah, okey, sekiranya dalam masjid tak ada masalah, imam di sini, makmum sana pun sah, tapi tak dapat pahala berjemaah. Faham tak? Sah. Okey, dikira berjemaah, tetapi tidak ada. Ingat cantik soalan hari ini. Adakah solat berjemaah dengan menjarak ini dikira berjemaah atau tidak? Ya, dikira berjemaah, tetapi tidak dapat pahala berjemaah. Maksudnya, okey, solat Isya wajib tak wajib berjemaah? Tak wajib. Tapi kita solat berjemaah, nama solat berjemaah, tapi tak dapat pahala berjemaah. Solat Jumaat wajib berjemaah atau tidak? Wajib tak wajib? Wajib. Sah tak sah kalau tak berjemaah? Bolehkah solat Jumaat sendiri? Tak sah. Jadi sebab tu kita sah jemaah, mana sah Jumaatnya, sah solat Jumaatnya, tetapi tidak mendapat pahala berjemaah, tak dapat fadilat berjemaah. Jelas tu? Tak dapat. Ya. Sebab apa? Rasulullah sebut kan? Lagi nak suruh jawab macam mana? Rasulullah sebut, man wasala saf wasalallah. Siapa yang sambungkan saf, rapatkan saf, Allah sempurnakan pahalanya. Man qata saf qata Allah. Siapa putuskan saf, Allah putuskan dia. Okey, jelas tu? Okey, jelas tu? Sebab tu kita apa?
Kita takut. Rasulullah sebut apa? Rasulullah pakai marahin kita. Ingat ya? Tak boleh lama-lama SOP apa? Nanti tak boleh, tak boleh lama-lama sangat. Okey, Rasulullah sebut apa? Ingat ya? Pegang ni. Rasulullah marah sudah ada. La tunqudanna al-ural islami urwatan urwah. La tunqudanna al-ural islami urwatan urwah. Selepas aku tinggalkan kamu, nanti Rasulullah sebut. La tunqudanna al-ural islam. Akan dibongkar simpulan tali Islam ini. Islam lengkap. Ada cara kahwinnya, ada cara apa? Ada cara ekonominya, ada cara politiknya, ibadatnya. Kahwin mana sama? Kita Kristian tak sama kan? Mesti ada wali, mesti ada apa? Mesti ada mahar, talaknya talak 1, talak 2, lengkap kita. Agama kita lengkap. Tapi Rasulullah sebut la tunqadhanna al-ural Islam. Agama kamu, simpulan agama lengkap ini, la tunqadhanna, akan dibongkar urwatan urwah, satu bongkaran satu bongkaran. Fakullama intaqadat urwah, tiap kali terbongkar satu simpulan, tasabbasan nasi billati taliha, umat ini akan pegang yang berikutnya. Fa awwaluha naqdan, yang pertama sekali kamu bongkar al-hukmu, penghakiman. Sebab itu apa hukum dalam Islam perompak bersenjata? Berapa orang tahu? Sebab apa? Sebab telah lama dibongkar pada syariat ini. Siapa hidup dia pernah nampak nyata, bukan dalam internet boy, pencuri potong tangan? Siapa pernah nampak? Tak nampak kan? Sebab apa? Sebab telah lama dibongkar pada kehidupan kita. Wa akhiruha as-salat, akhir sekali syariat aku dibongkar solat. Dulu waktu kita kecil-kecil dulu kan, bukan pernah nampak orang solat atas kursi kan? Imam betul imam? Tak ada lah, tak larat pada duduk. Tapi ada sudah. Dia akan ubah syariat solat, bentuk solat dia ubah. Dia akan ubah. Fa akhir naqdan, akhir sekali dia ubah solat. Sebab tu kita tahu, kita jumpa Rasulullah, kita berada atas agamanya yang ditinggalkan pada kita. Sebab tu saya kata, hidup kita bukanlah lama. Hidup kita bukanlah lama. Ada lagi soalan? Oh ya, ada lagi. Oh ya kak. Saya dengar dalam TV Ustaz, lepas azan dia cakap sembahyang tempat di rumahmu. Okey. Okey, begini. Begini. Pernah terjadi, okey, sedap gini. Dia kan, sebab tu hadis ni kena faham. Okey. Waktu hujan. Waktu hujan di atas. Kemudian siapa pernah pergi Masjid Nabi? Masjid Nabi tengok kawasan padang pasir kan? Dia kawasan dia tanah kan? Jadi kalau hujan atas, selut di bawah, berselut. Dia berselut, dia panggil wahal. Al-mataru wal wahlu. Al-mataru wal wahlu. Hujan dan juga lumpur. Dua tu. Jadi waktu itu Rasulullah di masjid, dia kan azan, sallu, dia suruh sallu fi rihalikum, dia suruh Bilal solat begitu, solatlah kamu di rumah kamu. Maknanya siapa yang tak boleh datang sebab apa? Sebab lumpur, solat di rumah, tak payah datang di lumpur kamu. Tapi siapa yang di masjid kena solat berjemaah di masjid. Kita ni datang masjid, boleh faham tak? Kita ni pula semua tak boleh datang masjid. Makna siapa boleh datang masjid? Pasti datang masjid. Boleh faham hadis tu? Okey. Ini masjid Rasulullah. Ini masjid Rasulullah. Sini kan padang pasir. Jadi kalau hujan turun, sebab tu Imam Syafi'i kata, antara udzur boleh kita tak solat berjemaah apabila jalan tadi hujan dan juga wahal, bawah dia berlumpur. Kalau hujan saja tak lumpur tak boleh, kena pergi. Ataupun lumpur saja, hujan tak ada, contoh paip pecah, kena pergi. Jadi sekarang makna yang tak boleh pergi, Rasulullah rumah situ, Bilal semua dekat situ. Sebab tu Bilal waktu dia azan dalam masjid kan, Rasulullah masjid bersama jemaah dalam masjid. Makna yang tak boleh datang sebab hujan, solat di rumah.
Boleh faham tu? Kita sekarang kau boleh datang, tak boleh datang, semua kau solat di rumah ya. Boleh faham bedanya tu? Itu kena faham hadis begitu. Bukan dimatikan berjemaah itu. Makna yang tak boleh apa? Yang mudarat dah datang. Jelas tu? Macam kita sekarang. Zaman sekarang begitu. Contoh sekarang. Okey, kita dalam masjid ni. Dalam masjid ni, okey, kita dalam masjid semua ini kan. Tiba-tiba hujan turun lebat betul. Lebat betul dengan lentur sunnah. Sunat. Kalau kemudian lecak semua ni kan. Okey, jalan semua lecak ni. Sebab mazhab fiqh dua. Mazhab fiqh syarat dia pertama hujan dan juga lumpur. Kalau tak lumpur tak boleh. Lumpur, jalan semua berlecak ni. Kita dalam masjid ni. Jadi masuk isyak azan. Waktu azan nanti, sallu fi rihalikum. Kamu yang di luar sana solat rumah kamu lah. Kami saja solat sini sebab kami dalam masjid. Boleh faham tu? Ataupun orang tak mudarat datanglah. Mana orang yang tak kesan dengan hujan, dengan lumpur tadi datanglah. Orang rumah dia berdekatan masjid datanglah. Boleh faham tu? Makna keuzuran dibagi untuk yang terhalang sebab apa? Habis pakaian kan? Jelas tu? Kita sekarang masalahnya semua tak boleh datang masjid. Yang boleh bilal dengan imam saja. Apa mudarat kita tak datang masjid? Faham tak? Itu saya kita mudarat apa hidup semua lagi pun. Okey, jadi cukup sekat tu. Ada lagi. Rasulullah sebut apa? Sebenarnya semua kesimpulan apa? Semua kesimpulan Rasulullah sebut. Rasulullah sebut kan? Wa la yakhzifannallahu fi qulubikumul wahnu. Allah akan campakkan dalam hati kamu waktu itu al-wahnu, penyakit, satu penyakit yang jauh lebih membahaya pada corona virus ataupun Toyota virus. Bahaya lagi. Bahaya daripada kencing manis, bahaya sakit jantung, bahaya daripada kurak, bahaya daripada kudis buta, bahaya lagi penyakit ni. Wa la yaqdhifannallah, dia serang hati, dia serang jiwa. Nama dia apa? Al-wahnu. Nama dia penyakit apa? Al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa wahan tu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karatil maut. Kamu ni terlampau cinta dunia, sayang betul dunia kamu ni. Kamu takut mati. Sebab tu saya waktu PKP tu kan, berapa habis tu, ustaz macam mana ustaz, aku batuk tak boleh berhenti-henti pada ini tanda-tanda apa? Ini ustaz, wish, kita nak salam pun boleh ke ustaz ni ya? Dua kita Rasul sebut, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kamu terlampau cinta dunia, kamu takut mati. Kamu cinta dunia, takut mati. InsyaAllah lah dekat tak mati lah tu. Ini tu saya kata tu, hidup semua lagi pun. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan wa rizqna ittiba'ah wa lil batila batilan wa tinaba wa la taj'al multabisan alaina fanadhil waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.